Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan puan-puan yang menonton video ni, nama saya Mohsin Hamdan, saya daripada Live Wire Initiatives. Sebelum anda nak pergi hantar apa-apa misi bantuan, khususnya ke Hulu Langat, saya buat video ni pasal untuk makluman Hulu Langat lah. Tolong dengar video ni terlebih dahulu, okey? Okey, saya baru balik pada Hulu Langat tadi dan untuk makluman semua lah yang sedang menonton, Hulu Langat ni besar sebenarnya. Hulu Langat ni besar. Hulu Langat ni daripada Beranang Semenyih tu sampailah ke Ampang Cerai sana. Dan Hulu Langat yang saya maksudkan ini merujuk kepada laluan daripada Batu Sembilan sampailah ke Batu 23, 24 macam tu. Maksudnya kalau anda biasa ke Hulu Langat untuk bermandi-manda, bercuti, berrekreasi, Sungai Congkak dan sebagainya, Sungai Tekala, Sungai Gabai, itulah zon yang saya maksudkan ni. Dan ada juga di kawasan Hulu Langat yang lain terkena banjir, contohnya macam Kajang, Sungai Balak, Balakong. Tapi ini yang saya cerita ni khas Hulu Langat yang saya maksudkan, iaitu laluan daripada Batu Sembilan Ceras sampailah ke dalam tu. Okey, baik. So senario dia begini. Pertamanya ialah kawasan yang saya sebutkan ini adalah satu kawasan yang banyak perkampungan tradisional. Rumah-rumah sebiji-sebiji, rumah-rumah lama, tanah-tanah banglo, dan ada juga rumah teres low cost, rumah teres yang sederhana macam tu. Dan apa yang kita nampak di Facebook, apa yang kita nampak di TikTok ke Instagram ke, kebanyakannya menjurus kepada kawasan pertama ialah Sungai Serai, kedua ialah Nanding. Baik, kenapa Sungai Serai dan Nanding ini lebih banyak diperkatakan, banyak orang share, banyak pula bantuan yang ke sana? Pertamanya sebab di kawasan Nanding ni dan juga Sungai Serai adalah kawasan yang lebih di bahagian luar. Okey, Sungai Serai, macam mana nak tahu Sungai Serai? Sungai Serai ni ialah kawasan yang banyak tarikan air panas. Penguasa pergi Hulu Langat mandi air panas, biasanya kawasan Sungai Serai ni. Dan Sungai Serai ni bukan baru banjir. Sungai Serai ni selalu banjir. Sebab Sungai Serai ni kawasannya agak rendah. Jadi Sungai Serai ni juga dekat-dekat situ ada kawasan kuari, dan ini memang selalu banjir. Kedua ialah Nanding. Okey, Nanding ni pun agak rare lah untuk banjir. Nanding ni kita tak tahu mana satu. Nanding ni ialah kawasan, kalau kita masuk ke nak mandi-manda di kawasan percutian perkelahan Hulu Langat ni, anda akan jumpa Petronas di sebelah kanan. So ini Petronas yang terakhir lah, seminyak terakhir kawasan tu. So itulah kawasan Nanding. Zon tu, kawasan rumah teres banyak di kawasan situ. Baik, kawasan Nanding ni pun teruk sebenarnya. Teruk kerana sebab kawasan dia ialah kawasan rumah teres yang padat. Jadi kawasan Nanding ni, kalau besok anda pergi, kita akan nampak lah kereta bertindan-tindan lah. Dia hanyutkan air sebab bertindan-tindan. Sampah jadi berlonggok-longgok, mengakibatkan rescue untuk menyelamatkan barang-barang ni jadi rumit sebab laluan susah. Sebab dia punya reserve jalan tak banyak. Jadi memang huru-hara lah keadaan kat situ, saya boleh katakan. Dan lebih malang lagi, bekalan elektrik setakat saya baru balik ni, saya baru ni sekarang dah pukul 2 pagi, setakat saya balik tadi, bekalan elektrik masih lagi belum pulih di sebahagian situ. Kabarnya air pun juga masih lagi belum pulih lah, kabarnya macam tu. Baik, so saya ulang, Sungai Serai, Nanding. Ketiga ialah kawasan selepas daripada Masjid Hulu Langat. Masuk simpang kita nak ke sebelah, kepada ke Kuala Kelawang ataupun nak pergi ke Sungai Congkak. Bermula dari situlah kita akan tengok ada sekolah Abdul Jalil. Di sini setakat saya malam tadi saya ada Batu 15 masih lagi belum ada elektrik. Masih lagi air masih belum ada lagi, bekalan air masih lagi terputus. Tapi bila Batu 16 onwards, elektrik dah mula ada. Air masih belum ada lagi. Jadi kebanyakan yang mana ada air, itu biasanya kawasan yang air tu dia tarik daripada air bukit lah, macam tu. Jadi saya nampak malam tadi bantuan ramai lagi yang hantar air lah, Alhamdulillah, macam tu. Baik, laluan tu jalan utama, jadi saya boleh katakan bantuan setakat ni okey lah. Cumanya macam saya katakan tadi, bantuan masih lagi dalam keadaan yang kita perlu susun dengan betul. Okey, tak apa, jadi cerita part tu.
Okey, jadi sekarang ni cabaran besar kita sebenarnya dalam hal ni ialah pertama, bekalan air dan bekalan elektrik terputus daripada kawasan Batu sampai Batu 15 tadi, Batu 18 tapi masuk ke Sungai Lui, Kampung Jawa semua ni, kawasan ini memang bukan sekadar terputus bekalan elektrik air, juga terputus talian telefon, internet apa benda langsung pun tak ada. Mengakibatkan tak ramai orang tahu apa sebenarnya berlaku di situ. Dan lebih malang lagi, jalan utama yang ada di situ tinggal separuh saja, ada satu kawasan yang mana menyebabkan lori kenderaan berat tak boleh nak lalu. Jadi kalau anda nak hantar bantuan untuk kawasan Hulu Langat, cadangan saya ialah pertama, saya rasa kawasan Nanding, Sungai Serai tu dah okey, setakat ni at least okey. Tapi tolong fokus kepada kawasan yang lebih dalam lah, Batu 18 ke atas, kerana kawasan itu lebih banyak memerlukan bantuan. Okey. Jadi apakah kenderaan yang paling baik? Okey, cadangan saya ialah kenderaan yang paling bagus untuk naik ke situ ialah anda boleh bawa lori, tetapi tak boleh masuk ke dalam terus. So lori perlu jadi tempat barang-barang berada di situ. Anda perlu naik kenderaan yang lebih ringan untuk ambil barang dari lori dan hantar ke dalam. Okey. So 4 wheel mungkin okey lagi. 4 wheel MPV masih boleh lah kalau kita nak bawa ke situ. Cuma kita berharap bahawa agar hujan tak turun, sebab saya percaya kalau hujan lebat aja satu round lagi, kawasan tu akan terputus hubungan lah. Dia akan jadi macam tu. Jadi sebelum anda sampai masuk ke kawasan Sungai Lui semua tu, ada satu kawasan di sebelah kiri ada Masjid Al-Mutakin, Batu 16. Di situ banyak orang yang tidur di sana. Sebab kebanyakan rumah di situ rosak teruk. Apa bantuan yang perlu? Baik, yang kritikal sebenarnya ialah bantal, toto dan juga selimut, towel juga begitu. Ini yang paling kritikal lah. Sebab saya nampak di sana ialah warga emas, wanita dan juga kanak-kanak. Dia orang memerlukan tempat tidur yang lebih baik lah. Malah ada tadi yang satu tu, saya rasa nak nangis tengok. Mereka terpaksa tidur di bus stop. Rumah mereka beralih. Rumah mereka hanyut. Kalau tengok yang viral tu, batu yang tinggal tangga batu tu je kan. Saya lalu situ tadi, memang habis, gone. Tak ada apa kat situ dah. Okey. Jadi anda boleh singgah dulu di Masjid Mutakin tu, hantar toto, bantal, towel, boleh kat situ. Sebab itu jadi tempat pengumpulan barang juga. Baik. Yang kritikal, okey, apa yang kritikal sekarang ni? Pertama ialah yang kritikal adalah ubat-ubatan, khususnya untuk warga emas. Antara yang diperlukan ialah insulin. Insulin ada family dia perlukan. Saya pun tak faham sangat pasal insulin ni, tapi yang dia kata lah jenisnya ialah 30 ke 70. Siapa yang tahu mungkin tahulah, saya pun tak pasti sangat apa ni. Ubat-ubat darah tinggi, ubat kecil manis, ini yang banyak diminta lah selain daripada ubat-ubatan biasa. Satu. Keduanya ialah yang diperlukan juga ialah barang-barang untuk mereka ni kembali semula. Contoh yang besok saya akan usahakan ialah meja makan dan juga kerusi-kerusi untuk peniaga-peniaga kecil. Sebab tadi ramai yang saya jumpa peniaga-peniaga kecil hanya berniaga nasi lemak pagi ataupun yang berniaga weekend. Sebab kita tahu kawasan tu memang kawasan pelancongan kan. Mereka habis barang-barang berniaga mereka habis. Termasuklah pinggan-pinggan mangkuk untuk berniaga, cawan-cawan, kuali-kuali, mereka perlukan benda ni. Jadi anda boleh pertimbangkanlah untuk membeli benda-benda tu. Alright. Lepas tu yang juga sangat kritikal adalah pakaian. Ini khususnya untuk Sungai Lui ke atas. Sungai Lui, Kampung Jawa sebenarnya. Sebab kebanyakan mereka memang tak sempat buat apa-apa kerana air naik terlalu laju. Bayangkan lumpuh hingga paras pinggang. Itu yang mereka alami. Jadi nak membersihkan rumah macam tu dengan tanpa ada apa-apa sebab air tak ada, elektrik tak ada lagi. Jadi nak pakai water jet pun susah. Mereka tak ada apa-apa. Yang ada hanyalah pakaian yang mereka pakai masa keluar dari rumah tu. Jadi terutamanya untuk wanita lah, pakaian-pakaian wanita, pakaian dalam, sanitary pad, benda tu penting, kain-kain pelikat, baju-baju lagi. Tapi saya mohonlah sangat, tolong jangan jadikan mereka ni tempat kita buang sampah. Baju-baju kita yang dah teruk-teruk kita pun tak nak pakai, kita campak. Jangan macam tu. Bagilah yang masih elok untuk dipakai. Sebab tengok kawasan-kawasan tadi,
baju-baju diletakkan di pusat-pusat pengumpulan. Memang orang datang pergi dan pilih lah. Orang ramai pergi dan balik pilih. Dan kalau boleh labelkan ke ataupun dalam plastik tu, mungkin dah label kat plastik tu, mungkin contohnya kain, baju ke t-shirt ke, untuk memudahkan lah. Kalau tak nanti mereka kan punggah dan yalah, kita nak expect dia orang lipat balik elok. Saya tak rasa benda tu mudah nak berlaku lah macam tu. Okay, baik. Dan satu lagi yang kritikal juga ialah makanan. Cuma masalah dalam makanan ni ialah makanan terlalu banyak. Daripada petang, lewat petang, pukul 6 sampai malam, makanan terlalu banyak. Saya tak pasti kenapa keadaan ni berlaku. Mungkin kerana availability orang yang nak menghantar lah kot agaknya. Akibatnya tengah hari, pagi, makanan tak ada time ni. Waktu sarapan pagi, waktu makan tengah hari, tak ada makanan. Sebab mereka nak masak apa semua memang tak boleh kan. Dan bila makan makanan pula waktu malam, kita tahulah makanan-makanan memasak dia akan boleh tahan lama sangat. Jadi tolong consider perkara tu lah untuk hantar makanan di waktu yang bukan hanya sekadar waktu petang ke malam macam tu. Sebab ini bukan waktu puasa kan. Dan sekiranya anda ada wang tunai ke apa, of course itu akan satu kelebihan yang besar lah macam tu. Jadi dan perkara yang mungkin kita kena consider ialah peralatan-peralatan untuk meneruskan kelangsungan hidup ni lah. Barang-barang dapur apa semua ni, peti ais apa semua, of course lah kita nak hantar tu tak mudah, tapi itulah yang mereka perlukan untuk jump start balik benda ni. Jadi kalau anda ada peralatan elektrik yang masih bagus dan anda tak nak pakai apa semua, you can consider lah untuk hantar supaya itu akan membantu mereka. Jadi macam tu. Lillahi, saya sedih melihat apa yang berlaku tadi. Kereta-kereta kalau kita tengok memang macam tsunami. Kereta terbalik-balik, kereta tersadar, tersepit dekat pokok. Itulah berlaku. Itu saya boleh tengok waktu malam. Saya tak tahu waktu siang macam mana. Besok insyaAllah siang saya akan pergi. Saya akan ambil video untuk kongsikan bersama-sama dengan anda. Alright. So ada banyak NGO yang terlibat, saya nampak. Dan saya tabik pada ramai anak muda lah sebenarnya. Yang saya nampak malam ni banyak anak muda datang dengan 4-wheel drive apa semua. Mereka hantar bantuan tanpa apa-apa flag ke apa ke. Memang mereka bersungguh-sungguh membantu. Okay. So kepada mangsa bertabahlah, kami di luar sini akan cuba bantu apa saja yang mampu. Ini baru Hulu Langat saya tak pasti Kelang apa semua macam mana. Cuma yang kita lihat lah coverage mengenai apa yang berlaku di Hulu Langat ni masih tak cukup lah. So banyak lagi benda-benda yang perlu dibantu. Okay. Jadi kalau anda ada lori, tahu macam nak melupuskan sampah, mungkin itu juga antara benda yang sangat membantu lah sebenarnya. Alright. So if anything, boleh terus hubungi saya ataupun siapa-siapa sajalah yang dah buat pergerakan ke sana. Kita sama-sama doakan semua benda berjalan dengan lancar, insyaAllah.